Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam kelas bersama saya Cikgu Azizah. Baik anak-anak, hari ini kita masuk pada tajuk yang terakhir untuk pembuatan pizza, iaitu merekod aktiviti penyediaan pizza. Apa dia merekod? Merekod bermaksud mengumpul apa-apa dokumen dalam bentuk rakaman. Tengok saya dah highlight tu rakaman ataupun dalam bentuk bertulis ataupun kita filmkan atau apa saja aktiviti perekodan yang dilakukan. Apa saja. Rakam guna handset, rakam guna kamera, kita tulis, kita videokan, itu merekod. Merekod akan membantu pemantauan operasi. Orang datang nak tengok, kita ada bahan bukti yang kita simpan, kan? Secara teratur dan efisien. Efisien ni apa dia? Cekap. Ini untuk memastikan pemerhatian secara berperingkat dan terperinci. Jelas ya kat sini? Laporan pula. Apa dia laporan? Laporan biasanya dalam bentuk penulisan. Penulisan. Dalam bentuk ucapan. Macam contohnya dekat sekolah, perhimpunan mingguan. Ada cikgu-cikgu yang berucap. Buat laporan bertugas mingguan. Itu dalam bentuk laporan lah tu. Melalui televisyen ataupun filem yang dibuat dengan tujuan menyampaikan maklumat ataupun menceritakan peristiwa-peristiwa tertentu dalam bentuk yang meluas. Aliran saluran laporan. Apa dia punya susunan dia ya. Yang pertama, chef yang bertanggungjawab. Chef ni kalau dekat tempat kerja. Kalau awak di bengkel, di sekolah, cikgu ya. Chef atau cikgu yang bertanggungjawab memberikan tugasan khas kepada pekerja atau pelatih. Pekerja ni kalau bekerja lah ya. Dekat restoran. Kalau pelatih macam awak pelajar, kita sebut pelatih. Cikgu bagi tanggungjawab, bagi tugasan kepada pelatih. Seperti beri tajuk apa tugasan yang perlu awak selesaikan. Kemudian, pekerja atau pelatih mesti melaporkan semua penyediaan dan aktiviti akhir kepada chef yang bertanggungjawab. Bila dah siap semua tugasan yang awak sediakan tu, awak mesti melaporkan kepada cikgu ataupun chef yang bagi awak tugasan tadi. Kemudian, pekerja atau pelatih mesti bertanggungjawab kepada semua produk yang mereka keluarkan. Awak kena bertanggungjawab sama ada produk yang awak hasilkan tu cukup ke, rosak ke. Kalau rosak, kena bertanggungjawab lah. Kalau tak cukup pun kena bertanggungjawab. Apa produk yang awak hasilkan tu, awak kena bertanggungjawab sepenuhnya. Kemudian, produk mesti dihasilkan sehingga siap. Siap ya. Mengikut senarai SEMA. Akhir sekali, apa-apa perkara yang timbul hendaklah dimaklumkan kepada chef atau cikgu yang bertanggungjawab memberi arahan. Siapa yang bagi arahan ke awak tadi? Maknanya apa-apa yang berlaku, apa-apa masalah, kena report dekat siapa yang bagi arahan, bagi kerja ke awak tadi. Faham ya? Baik. Ini contoh aliran pelaporan dalam pembuatan pizza. Yang pertama, tadi siapa yang bagi tugasan tadi?
pengajar ataupun chef ya, cikgu ataupun chef, dia bagi arahan, mengarahkan staf membuat pizza, mengarahkan pelajar membuat pizza. Ni pelatih tu awak lah pelajar ya. Kalau staf tadi, pekerja tadi dekat restoran atau kedai. Okay. Pengajar mengarahkan staf membuat pizza. Okey, kemudian staf tadi, pekerja tadi menyediakan dan menghasilkan pizza. Bila dah siap, baru dia pergi kat sini, melapor kepada chef untuk semakan akhir. Nampak ni, melapor kepada chef untuk semakan terakhir dan pendokumentasian. Okey, nampak ya? Okey, macam mana format laporan penyediaan pizza? Nak buat laporan kena ada format dia. Jangan hentam kromo. Tujuan utama format ni adalah untuk menyediakan maklumat dan fakta. Tujuan utama format laporan. Saya punya pen pun dah jadi titik-titik dah. Tujuan utama format laporan adalah untuk menyediakan maklumat dan fakta. Okey, laporan mesti jelas dan ringkas. Tengok cikgu dah apa dah. Highlight dah, jelas dan ringkas. Kerana ia bertujuan untuk diimbas dengan cepat oleh penerimanya, supaya orang yang dengar tu dia dapat tangkap apa yang awak sampaikan. Okay. Ia perlu dianalisis, ia perlu menganalisis masalah. Dalam laporan tu perlu menganalisis masalah yang anda telah tetapkan. Lepas tu macam mana cara awak menyelesaikannya, dan akhir sekali berikan kesimpulan dan cadangan. Laporan tu dia menganalisis masalah, lepas tu dia dedahkan bagaimana awak menyelesaikan, mencapai penemuan dan memberikan kesimpulan atau cadangan. Okey, faham? Laporan yang baik perlulah laporan yang ditulis dalam gaya yang sesuai untuk penerima, yang mudah dipahami, jelas dan ringkas. Ayat dia tu mesti jelas, mengikut struktur logik dengan jelas tajuk section. Maksudnya ada susunan, ada tajuk. Okey. Kemudian mengandungi graf dan jadual untuk menggambarkan kandungan, ada jadual. Okay. Dan akhir sekali dibuat mengikut format yang standard, format yang biasa orang pakai. Kita tengok contoh dia. Ini contoh format laporan untuk penghasilan pizza. Okay, dia ada tajuk. Okay, kemudian nama item apa dia? Pizza Pizza pepperoni. Okay, tempat dia, tempat penghasilan, tarikh bila awak buat, masa pukul berapa. Okey, aktiviti kerja dia tengok sama ada cekap atau tak cekap. Maknanya nanti dekat akhir sekali dah siap, awak isi senarai semak ni. Kebersihan diri, semasa buat sepanjang menyediakan pembuatan pizza, pekerja-pekerja, pelatih-pelatih ni dia mengamalkan kebersihan diri tak? Mengamalkan keselamatan dan kebersihan tak? Okey, kerja yang teratur dan sistematik tak? Langkah penghasilan dia cekap ke tidak? Teknik memasak dia cekap ke tidak? Kemudian persembahan produk yang akhir dan rasa dia okey ke tidak? Bila dah komplit baru tanda tangan untuk disemak. Ada 3 jenis laporan aktiviti untuk penyediaan pizza. Dia bukan untuk penyediaan pizza je. Kalau roti sama je. Okay, ada 3 jenis. Yang pertama, laporan secara lisan. Yang kedua, secara senarai semak. Yang ketiga, secara bertulis. Sama ada awak nak buat laporan tu secara lisan ataupun
Senarai semak. Macam tadi senarai semak. Ataupun bertulis. Bertulis ni ayat panjang sikit. Baik, kita tengok laporan secara lisan. Okey. Arahan yang diberi melalui lisan. Dah nama dia laporan secara lisan. Tentulah secara lisan bercakap. Tidak bertulis. Tajuk dia lisan kan. Jangan pula lisan awak kata tu bertulis. Lisan tak bertulis. Dia bercakap. Macam saya tengah bercakap ni. Laporan secara lisan. Okay, yang kedua, senarai semak. Senarai semak ni merupakan borang yang mengandungi tugasan lengkap. Merupakan borang atau dokumen yang digunakan untuk melihat persembahan atau aktiviti sesuatu produk. Kemudian borang yang digunakan untuk merekod kecekapan atau ketidakkecekapan seseorang menghasilkan produk. Okay, mengandungi maklumat terperinci tentang nama barang, tarikh, nama individu, masa, tempat dan nama penilai. Macam tadi contoh yang saya tunjuk tu, itu senarai semak. Senarai terperinci tentang kecekapan juga diambil kira. Akhir sekali, borang ni mesti dihantar kepada orang yang bertanggungjawab selepas penilaian. Okay, itu untuk lisan dan senarai semak. Laporan yang terakhir sekali adalah yang bertulis. Bertulis merupakan borang arahan yang disenaraikan dengan aktiviti yang dibuat. Contoh, borang resepi. Panjang kan, resepi tu kita nak tulis. Senarai bahan, senarai cara membuat. Kemudian memo, nota atau peringatan. Itu secara bertulis. Okey, jelas ya? Ada 3 tadi. Yang pertama, lisan. Yang kedua, senarai semak. Yang ketiga, bertulis. Okey, seterusnya prosedur melaporkan aktiviti penyediaan pizza. Okay, kegunaan laporan adalah untuk apa? Yang pertama, mengetahui perkara yang dilakukan hari tersebut. Hari itu awak buat apa? Apa tugasan yang awak terima? Kemudian, mengetahui nilai pengeluaran yang dilakukan hari tersebut. Berapa banyak apa produk yang awak hasilkan pada hari itu. Okay, kemudian yang ketiga, memudahkan penyemakan baki produk di dalam stok. Maksudnya, bila ada senarai produk yang keluar, adalah bahan-bahan mentah yang berkurang kan. Jadi, bila ada laporan, kita tahu bahan-bahan mentah yang tinggal ada berapa. Okay, yang seterusnya untuk mengenal pasti tarikh pengeluaran. Bila produk tu dihasilkan, tarikh dia. Kan biasanya ada tarikh expire. Jadi bila ada tarikh pengeluaran, kita tahulah bila produk kita tu expired. Untuk menghantar laporan kepada orang bertanggungjawab untuk disemak dan diluluskan. Lepas dah selesai, kita buat laporan. Lepas tu laporan tu akan dihantar untuk disemak dan diluluskan oleh orang-orang yang bertanggungjawab. Okay, akhir sekali, apabila sudah diterima, orang yang melakukan laporan pengeluaran perlu tanda tangan. Okay, faham ya? Okey, contoh laporan pengeluaran. Okey, cawangan. Contoh saya bagi contoh macam pizza lah ya. Pizza cawangan mana? Awak duduk mana? Okey, pizza cawangan, Pizza Hut cawangan Bahau. Contoh ya, contoh. Bagi nama lain pula nanti awak tak biasa dengar kan. Jadi saya bagi contoh Pizza Hut cawangan Bahau yang terdekat dengan awak. Okey, item yang dikeluarkan, apa barang yang dikeluarkan adalah sos pizza. Bila tarikh dia? Ada tarikh dia 12/3. Pukul berapa dikeluarkan? Pukul 9. Okey, bahagian 20.
Berat dia 5 liter. Okey, siap tak pizza sos ni? Siap. Okey, kemudian produk pizza siap. Produk siap pizza. Pizza yang dah siap tadi. Okey, tarikh dikeluarkan 12 hari bulan 3. Pukul berapa kita keluarkan? Pukul 12. Okey, bahagian ni ada 20 keping pizza yang dikeluarkan. Berat 4 kilo. Status dia belum siap. Okey, bawah sekali disediakan siapa yang buat laporan ni. Tanda tangan orang yang menyediakan laporan. Okey, kemudian ada ruangan untuk tanda tangan disemak oleh siapa. Okey, nampak ya? Jelas. Ini contoh laporan aktiviti penghasilan pizza. Jadi cikgu harap awak jelas bagaimana untuk menyediakan laporan pizza. Bila dah hasilkan pizza, macam mana awak nak hantar laporan kepada orang yang bertanggungjawab memberikan awak kerja, memberikan awak tugasan tadi. Faham ya? Okey, cikgu rasa itu saja setakat ini pembelajaran kita untuk tajuk penyediaan pizza. Habis tamat sudah 6 unit, 6 tajuk untuk penyediaan dan pembuatan pizza. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.